Untuk hari ini, kelas ASK, kelas yang pertama, kita akan mulakan dengan bab 1, iaitu awak boleh rujuk buku teks ya, muka surat 1. Bab 1 adalah konsep asas pemikiran computational. Ya, konsep asas pemikiran computational. Okey, secara umumnya bab 1 ni adalah menerangkan tentang cara-cara bagaimana kita nak menyelesaikan sesuatu masalah. Okey. So, untuk meneruskan pembelajaran kita, saya rasa awak boleh rujuk buku teks ya, sebab kita akan bincang isi kandungan yang dalam buku teks ni. Jadi senang awak nak rujuk ya. Okey. Sekarang ni kita bincang sama-sama sekejap. Okey. Okey, kita tengok buku teks kita. Okay, bab 1, konsep asas pemikiran computational. Okay, kita terus ke 1.1, asas pemikiran computational. Pemikiran computational bukanlah berfikir tentang komputer atau berfikir seperti komputer. Sebenarnya komputer tidak boleh berfikir sendiri. Okay, komputer dia tak ada otak, dia tak boleh nak fikir. Yang fikir adalah manusia. Yang menghadapi masalah juga adalah manusia. Bila manusia menghadapi masalah, manusia itu sendiri kena berfikir bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okay? Macam mana nak selesaikan masalah tersebut? Manusia boleh cuba untuk selesaikan masalah tersebut secara sendiri. Maksudnya manusia sendiri yang selesaikan, ataupun manusia juga boleh menggunakan bantuan komputer atau mesin untuk membantu menyelesaikan masalah. Pemikiran computational ialah satu proses pemikiran bagi tujuan menyelesaikan masalah oleh manusia sendiri, berbantukan mesin atau kedua-duanya sekali dengan menggunakan konsep asas sains komputer. Okey, yang ni penting ya ni. Okey, ini adalah penting, saya highlight sikit. Ni untuk kamu hafal ya, ni definisi untuk pemikiran computational. Apa dia pemikiran computational? Satu proses pemikiran untuk tujuan menyelesaikan masalah oleh manusia sendiri berbantukan mesin atau kedua-duanya sekali menggunakan konsep asas sains komputer. Kena ingat ni ada berapa poin ni. Poin yang pertama, satu proses pemikiran untuk menyelesaikan masalah oleh siapa? Oleh manusia sendiri berbantukan mesin atau kedua-duanya sekali menggunakan konsep asas sains komputer. Okay, ada 5 poin dekat situ, kena ingat ya, hafal. Okey, pemikiran computational memecahkan satu masalah kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil. Okey, memecahkan masalah kepada bahagian yang lebih kecil. Yang pertama ni. Okey, alamak. Sekejap ya. Okey, yang pertama, memecahkan satu masalah kepada bahagian yang lebih kecil. Okey, masalah yang besar ni kita susah nak urus, susah nak selesaikan. Jadi, kita kena pecahkan dulu masalah besar kepada masalah yang lebih kecil. Okey. Seterusnya, apa kita buat lepas kita pecahkan kepada masalah kecil? Seterusnya, kita, okey, yang kedua ni, mengesan dan menggunakan pengecaman corak. Okey, pengecaman corak bagi menyelesaikan masalah. Pengecaman corak maksudnya lepas kita pecahkan masalah besar kepada masalah yang kecil-kecil ni, kita tengok dalam masalah kecil-kecil tu apakah corak yang sama, apakah persamaan, apakah perbezaan yang wujud dalam masalah kecil-kecil tersebut. Okay. Seterusnya yang ketiga, ni yang ketiga, perkara yang tidak penting ditinggalkan. Okay, perkara-perkara yang tak penting, yang tak membantu dalam menyelesaikan masalah, kita tinggalkan. Akhir sekali adalah yang keempat ni. Membentuk satu model penyelesaian masalah. Jadi, untuk pemikiran computational, kita ada 4 langkah ni ataupun dipanggil sebagai 4 teknik. Yang pertama, memecahkan suatu masalah kepada bahagian yang lebih kecil. Yang kedua, mengesan dan menggunakan pengecaman corak. Yang ketiga, perkara-perkara yang tidak penting ditinggalkan.
Yang keempat, proses membentuk model penyelesaian masalah. Model ni contohnya macam peraturan, formula, hukum untuk menyelesaikan suatu masalah. Okay. Yang keempat ni adalah yang teknik yang terakhir lah. Okay. Membentuk satu model untuk menyelesaikan masalah. Jadi lepas ni bila wujud masalah yang sama, yang seakan-akan sama, kita boleh gunakan cara atau model atau formula ataupun peraturan yang sama lah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok yang penting-penting saja. Okey, dekat bawah ni. Okey, tengok bawah ni. Alamak. Oh, lajunya. Oops, sorry. Okey, dekat sini. Yang ni diberi ringkasan lah tentang proses pemikiran computational. Apa tindakan-tindakan yang terlibat. Yang saya terangkan tadi ada empat teknik dipanggil. 4 teknik dalam proses pemikiran computational. Teknik pertama, okay, apa yang berlaku dalam teknik pertama, masalah dipecahkan. Okay, ataupun dipanggil masalah yang besar dipecahkan kepada masalah yang lebih kecil. Lepas tu apa kita buat? Okay. Yang kedua, kena pasti corak yang sama. Yang ketiga, perkara yang tidak penting ditinggalkan. Okay. Seterusnya yang terakhir, sediakan satu model penyelesaian masalah. Jadi kena ingat 4 teknik ni dalam pemikiran computational ataupun 4 langkah ni. Okay. 4 langkah ni kita panggil sebagai teknik dalam pemikiran computational. Okay. Kalau tengok dekat sini, 4 teknik asas digunakan dalam pemikiran computational. Okay, 4 teknik asas. Kalau kita tengok langkah pun ada 4 kan? Okay, 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 teknik ya. Bermula daripada teknik yang pertama, teknik leraian. Lerai ni maksudnya kita pecahkan yang besar jadi kecil-kecil tu. Okay, leraikan. Teknik leraian ataupun decomposition. Okay, kita tengok apa yang penting dekat situ. Okay, apa yang penting nanti saya gariskan. Teknik leraian melibatkan teknik leraian. Okay. Alamak, besar sangat kan? Okay, kita tengok mata yang kecil sikit. Okay, teknik leraian. Ini adalah teknik yang pertama ya. Melibatkan pemecahan satu masalah atau sistem yang kompleks kepada bahagian-bahagian yang kecil bagi memudahkan pemahaman dan penyelesaian. Okay, keyword dia yang ni. Ini yang penting untuk teknik leraian. Pemecahan suatu masalah atau sistem yang kompleks kepada bahagian-bahagian kecil bagi memudahkan pemahaman dan penyelesaian. Okay, seterusnya. Okay, dia bagi kat kita. Tengok Rajah 1.2 menunjukkan masalah binaan anak tangga yang menggunakan batu bata. Kita tengok kat sini ada batu bata ni yang disusun untuk membentuk anak tangga kan. Ada berapa anak tangga kat sini? Untuk susunan menaik kan? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 step. Okay, anak tangga. Soalan, berapakah jumlah batu bata yang digunakan untuk membina tangga ini? Berapakah jumlah batu bata? Okay. Ini adalah soalan kita lah. Soalan. Okay, dalam subjek sains komputer, soalan ni dianggap sebagai apa yang kita nak cari itu dianggap sebagai masalah. Okay. Okay, jadi soalan tanya berapakah jumlah batu bata yang digunakan untuk membina tangga ini. Okey. Jumlah batu bata maksudnya kita nak cari ni berapa bilangan kotak-kotak ni. Okey. Kalau yang bawah sekali kita ada berapa kotak? Berapa bata? 1, 2, 3, 4, 5 kan? Okey. 5 bata. Okey. Lepas tu untuk step yang kedua kita ada berapa bilangan bata? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 2, 10 kan? Okay, lepas tu yang ni 5 kali 3, 15 dan seterusnya lah. Okey, kita tengok pada teknik leraian. Mula-mula sekali bila kita dapat masalah, kita akan gunakan teknik leraian. Okay, teknik leraian.
boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah ini dengan memisahkan binaan anak tangga kepada beberapa bahagian yang lebih kecil dan ringkas. Kalau tengok dekat rajah ni, daripada masalah kita, daripada soalan kita dekat atas ni, okay, kita pecahkan, kita leraikan setiap anak tangga tersebut. Okay. Setiap step, setiap langkah anak tangga tersebut. Langkah pertama ada banyak ni, langkah kedua kan, tangga kedua, tangga ketiga, tangga keempat, tangga kelima. Kalau kita tak pecahkan, kita susah nak tengok lah berapa bilangan tu. Nampak macam, sebab yang belakang-belakang ni tak nampak kan. Nampak yang depan saja. Jadi untuk memudahkan kita memahami masalah ni, kita pecahkan dulu. Okay. Bahagian anak tangga pertama kan, okay, kedua, ketiga dan sampai kelima lah. Masalah utama telah dipecahkan kepada 5 masalah yang lebih kecil dan ringkas. Bilangan batu bata pada setiap bahagian akan dikira bagi mendapatkan jumlah batu bata keseluruhan. Bila kita pecahkan, lepas ni kita akan kira ya. Kira bata untuk tangga pertama ada 5, bata untuk tangga kedua ada 10 dan seterusnya macam tu. Okey, seterusnya teknik yang kedua. Masalah belum selesai lagi tau, kita baru pecahkan dekat sini. Okey. Okey, kita tengok pula teknik yang kedua. Kita panggil sebagai teknik pengecaman corak. Okey, apa yang kita buat dalam teknik pengecaman corak? Selepas meleraikan masalah, bahagian-bahagian kecil telah dipisahkan akan dianalisis untuk mengenal pasti corak-corak tertentu. Corak-corak tersebut terdiri daripada kesamaan atau ciri-ciri yang sama untuk masalah yang lebih kecil. Okey, maksudnya mengenal pasti corak-corak atau ciri-ciri yang sama untuk masalah yang lebih kecil. Ini saya ringkaskan lah. Okay. Penelitian pada kesamaan dan corak-corak dalam masalah yang lebih kecil ini dapat membantu menyelesaikan masalah kompleks dengan lebih berkesan. Okay, kita tengok apa corak yang sama kat situ. Okey, seterusnya. Masalah binaan anak tangga dalam rajah 1.2 menunjukkan ciri-ciri kesamaan yang dapat membantu dalam menyelesaikan masalah. Kelima-lima bahagian masalah tersebut mempunyai bilangan batu bata yang sama banyak sebagai tapak. Okay. Kalau kita tengok tapak dia sama banyak kan? Tapak dia ada berapa semua? Tapak dia sama banyak, ada sebanyak 5 tapak dia. Tapak ni yang paling bawah ni. Ni kan? Ni tapak juga. Ada berapa? Ada 5. Okay. Seterusnya. Tengok ni tapak yang lain-lain pun. Okay. Semua tapak tu ada 5 kan. Okay. Corak yang membezakan ialah bilangan lapisan batu bata. Maksudnya ada berapa lapis. Ya, asas dia ada 5 bata tapi ada berapa lapis di atas dia. Jadi untuk tahu bilangan kita akan darabkan ya. Bilangan yang asas di bawah tu ada 5, kita darablah. Kalau ada 2 langkah, so kita darab dengan 2. Kita tengok ya macam ni. Bilangan batu bata 5, bilangan lapis 1. 5 kali 1, 5. Okay, yang ni bilangan batu bata ada bawah sekali ada 5. Darab dengan berapa lapis? 2 lapis. Okay, 10. Okay, 5 darab 3 lapis, 15. Yang ni ada 20, 5 darab 4. Ini 5 darab 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5 darab 5, 25. 25 jumlah batu bata yang digunakan lah. Okay, untuk sini. Apakah penyelesaian bagi masalah binaan anak tangga dalam rajah 1.2? Berapakah jumlah batu bata yang perlu digunakan untuk membina anak tangga tersebut? Okey, kita tengok kat bawah ni. Okey, yang ni adalah teknik kedua tadi kan? Teknik pengecaman corak. Ini teknik yang ke berapa? Ini teknik yang ketiga. Okey, teknik yang ketiga. Tebal sangat. Teknik yang ketiga adalah teknik peniskalaan. Okay, abstraction. Teknik peniskalaan adalah meninggalkan aspek yang kurang penting yang terdapat dalam corak-corak yang dicantumkan dan yang ni penting.
dan memfokus kepada aspek-aspek penting yang dapat membantu dalam menyelesaikan masalah. Okay, ingat teknik ketiga ni teknik peniskalaan. Meninggalkan aspek-aspek kurang penting dan fokuskan kepada aspek-aspek penting yang dapat membantu dalam penyelesaian masalah. Okey, kita tengok aspek penting bagi menyelesaikan masalah dalam binaan anak tangga. Ia adalah lebar tangga terdiri daripada 5 batu bata yang kita buat tadi dekat pengecaman corak tu. Okay. Bilangan anak tangga ialah 5. Okay, ini bilangan anak tangga, maksudnya yang paling bawah sekali. Atas ni lebar anak tangga terdiri daripada 5 batu bata. Okay. Manakala contoh aspek kurang penting dalam masalah binaan anak tangga termasuklah, okey, yang mana yang kurang penting ya? Ni. Yang kurang penting tu apa? Saiz batu bata. Okey, saiz batu bata tak penting. Bahan yang digunakan untuk membuat batu bata pun tak penting. Warna batu bata pun tak penting ya. Kita tak kisah warna apa pun, janji kita boleh kira berapa bilangan dia. Okey. Okey, seterusnya. Teknik yang keempat. Tebal lagi. Teknik yang keempat. Kita panggil sebagai teknik pengitlakan. Generalization. Teknik pengitlakan melibatkan pembinaan model. Tadi saya dah terangkan awal-awal tadi. Pembinaan model bagi masalah yang diselesaikan. Okey. Pembinaan model dalam bentuk formula, teknik peraturan atau langkah-langkah bagi menyelesaikan masalah. Okay. Model dibina setelah pengecaman corak dan peniskalaan dilakukan ke atas 2 atau lebih masalah yang hampir sama. Model yang dihasilkan boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah lain yang serupa. Okay. Maksudnya jika wujud lagi masalah seperti masalah yang sama tadi, okay, masalah yang lebih kurang masalah tadi, jadi kita boleh gunakan formula ataupun teknik yang sama lah untuk menyelesaikan masalah. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah peitlakan. Apa yang dia buat? Okay. Ringkasan untuk penyelesaian masalah binaan anak tangga. Yang ni saya tunjuk. Okey, bahagian A yang bawah sekali kan, lapisan paling bawah. Panjang ada berapa? Bilangan bata dia. Panjang bilangan bata ada 5, lebar dia 1. Dia 1 lapis, tinggi pun 1. Jadi jumlah dia 5 bata yang digunakan. Untuk B, 5 kali 1 kali 2. Okey, tinggi dia adalah 2. Jadi 5 kali 2 10. Yang ni 5 kali 3 15, 5 kali 4 20, 5 kali 5 25. Okey. Jadi untuk mendapatkan jumlah keseluruhan batu bata, kita akan tambahkan setiap lapisan ni. Tambahkan bilangan batu bata pada setiap lapisan. Jadi bila kita tambah, kita akan dapatlah 75. Okey, batu bata yang digunakan. Berdasarkan jadual 1.1, satu model dalam bentuk formula dibina. Okey, satu model dibina. Jumlah batu bata bagi setiap bahagian ataupun setiap lapisan sama dengan bilangan batu bata bagi panjang, darab bilangan batu bata bagi lebar, darab bilangan batu bata bagi tinggi. Okey, jadi kita dapatlah untuk setiap lapisan. Okey, setiap bahagian ataupun setiap lapisan. Lepas tu last sekali kita akan tambah. Okay. Oleh itu, model formula untuk menyelesaikan masalah binaan anak tangga juga boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah ni. Dia bagi masalah baru. Kita boleh selesaikan juga kan? Macam mana nak selesaikan? Guna formula yang hampir sama. Okay, dengan atas tu. Formula yang hampir sama, iaitu mula-mula kita buat panjang. Panjang ada 5, lebar ada 2, tinggi ada 1. Tinggi 1 je kan dapat 10. Itu sebablah pentingnya teknik pengitlakan ni untuk menghasilkan formula ataupun peraturan ataupun hukum dia panggil
Iaitu model lah, semua tu dirangkumkan sebagai model untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita dapat dah formula untuk menyelesaikan masalah ni Masalah yang tak sama dengan masalah tadi tapi hampir sama. Jadi boleh gunakan formula yang sama. Model atau formula yang dihasilkan untuk menyelesaikan masalah bilangan anak tangga juga boleh digunakan untuk mengira isi padu cube atau cuboid. Okay, sebenarnya model yang kita dapat tu atau formula yang kita dapat tu adalah formula untuk kira isi padu cube atau cuboid. Okay, ini macam kesimpulan dia lah. Okey, seterusnya ada lagi tak? Okay, jadi untuk hari ini saya rasa setakat sini saja. Kita hanya belajar 1.1.1 ya, teknik dalam pemikiran computational. So untuk hari ini saya rasa awak boleh salin nota ni ke dalam buku nota. Jangan lupa tulis tarikh hari ini ya. Okey. ASK tingkatan 1, saya hanya ambil isi-isi penting saja yang perlu awak ingat untuk awak salin dalam buku. Okay. Ini adalah definisi pemikiran computational. Okay. Yang ni apa tindakan, langkah-langkah dalam pemikiran computational. Kita ada 4 langkah. Setiap langkah ni adalah untuk satu teknik lah. Okay. Ini teknik apa? Teknik yang pertama, teknik luraian. Ini teknik pengecaman corak. Seterusnya teknik peniskalaan dan last sekali teknik pengitlakan. Okay. Okay, yang ni tolong salin dalam buku supaya awak ingat. Okey, lepas tu ni ada perbincangan sikit, nanti awak baca sendiri. Yang ni siap ada jawapan. Okay, yang penting yang ni, latihan kerja rumah. Yang ni saya nak kamu salin dalam buku nota. Okay, lepas awak salin yang atas-atas tadi tu. Oh, yang ni kan. Yang ni pun salin jugalah, perbincangan pun salin juga. Sayang juga kalau tak salin, rasa macam penting. Okey, yang ni. Lihat kerja rumah, tolong salin dan jawab. Okey, salin dan jawab. Okey, kalau dah siap jawab, boleh snap kat saya, ambil gambar. Okey, ambil gambar dan hantar WhatsApp dekat saya. Nanti saya semak jawapan kamu. Okey, saya rasa yang tu sajalah untuk hari ini. So, kalau ada apa-apa soalan lepas ni boleh tanya saya, boleh PM saya dekat WhatsApp. Okey, itu saja. Jadi kita, untuk buku ya, kita akan guna buku panjang. Untuk ASK buku panjang. Pastikan setiap kali kelas bila ada nota awak tulis tarikh ya, supaya kita dapat tahu yang ni kita belajar hari apa kan. Okey, itu sajalah. Okey, jumpa lagi untuk next class. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.